Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Minggu lepas kita masuk prinsip yang ke-11 ataupun usul yang ke-11 berhubung dengan setiap bid'ah yang ada dalam agama Allah yang tiada asal prinsip, yang mana manusia menganggapnya baik menurut hawa nafsu mereka, sama ada menambah mengurang, merupakan satu dalalah, kesesatan yang wajib diperangi. Kita mesti menghapuskannya dengan cara terbaik yang tidak membawa kepada malapetaka ataupun satu keadaan yang lebih buruk. Yang dimaksudkan bid'ah dalam usul yang ke-11 ini adalah bid'ah hakikiyah, bid'ah yang sebenarnya. Bid'ah yang sebenar maknanya bid'ah sama ada pada sudut yang pertama tak ada ruang untuk dikatakan sebagai sunnah, dalam sudut yang kedua pun ia tetap adalah perkara yang bid'ah. Perkara ini telah disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu khutbah yang disampaikannya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibn Majah, juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Fa ahsanul kalami kalamullah wa ahsanul hadi hadi Muhammad ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Sehinggalah dia berkata, fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Hadis riwayat Bukhari juga Ibnu Majah. Maka sebaik-baik kalam itu adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk yang dibawa, maksud petunjuk ialah panduan bimbingan dalam urusan agama, adalah merujuk kepada petunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tidak sabit daripada Nabi, maka dia dianggap tidak ahsan, bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah hadiyun Nabi, petunjuk yang dibawa oleh Nabi dalam apa sahaja panduan dan bimbingan keagamaan. Ketahuilah, berhati-hatilah kamu, berjaga-jagalah kamu daripada muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru, kerana sejahat-jahat urusan adalah perkara yang barunya, dan setiap yang muhdatsah, perkara yang baru diadakan dalam agama, adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah dalalah. Apabila Nabi SAW menyatakan begini, sebenarnya yang dikenaki dengan kullu bid'atin merujuk kepada urusan agama, maka tidak termasuk dalam urusan muamalah, urusan dunia, ataupun urusan yang agama tidak nyatakan kedudukan hukumnya. Ini sebagai tambahan untuk yang telah kita bincang minggu lepas. Baik, seandainya kalau dikatakan sesuatu itu sebagai bid'ah, apakah hukumnya? Ada orang tidak setuju, dia kata ini tidak boleh dikatakan bid'ah sebab dari segi hukum usulnya tidak ada hukum bid'ah. Yang adanya hukumnya sama ada hukum yang wajib, hukum yang haram, yang makruh, yang harus, yang sunat. Apabila sesuatu itu dianggap sebagai pada pandangan syarak sebagai perkara yang bid'ah, maka dia tidak terlepas daripada dua keadaan, sama ada ianya makruh ataupun ianya haram. Sama ada wal bid'atu min haitsu, bid'ah itu dari sudut ianya la takunu, sama ada tidaklah ia dikira menjadi illa haraman wa maksiatan, sebagai perkara yang haram, perkara yang maksiat. Itu yang pertama. Paling kurang pun dia jatuh kepada satu perkara yang mungkin
makruh dalam situasi yang tertentu lah, sama ada dia lebih tegas atau. Tapi kalau bid'ah dalam perkara akidah, itu jelas adalah perkara yang haram, asalnya begitu. Jadi kembali kepada yang asal adalah lebih baik supaya dapat dielak jatuh dalam perkara yang tidak menepati as-sunnah. Baik. Kita lihat hari ini yang berikutnya untuk usul yang ke-12 sebagai sambungan daripada usul yang ke-11. Wal bid'atul idhafiyah wat tarkiyah wal iltizam fil ibadat al mutlaqah khilaf fiqhi likulli fihi ra'yuhu wala ba'sa bitamhisi al haqiqah bid dalili wal burhan. Adapun bid'ah idhafiyah, bid'ah dalam bentuk tarkiyah ataupun beriltizam dengan ibadat yang mutlak, merupakan perkara yang termasuk dalam khilaf fikhi, perselisihan fiqh dari sudut hukum fiqhnya, sama ada ianya dilarang secara tegas ataupun masih ada ruang yang kita boleh tasamuh bertolak ansur. Semuanya terdapat pandangan ulama yang tidak mengapa kita mencari hakikat dengan dalil dan bukti. Sekiranya kita mahu terus mengkaji dan melihat kedudukannya dari sudut boleh buat atau tak boleh buat, kena tinggal ke ataupun macam mana, itu tidak ada menjadi masalah untuk kita terus mengkaji dengan dalil dan hujjah. Mungkin bagi kita yang tidak terlibat dalam pengajian usul, ia satu istilah yang mungkin kita tak pernah dengar. Apa dia pula bid'ah idhafiyah. Nah, hak sahur tempat kita ramai-ramai ustaz dia sebut, biasanya dia kata bid'ah ni ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Jadi seolah-olah pembahagian dibuat oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Izzuddin Abdus Salam dalam kitab dia Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, hak tu saja, sedangkan hak lain tidak ada. Perlu dilihat secara keseluruhan. Adapun yang disebut oleh al-Imam Hasan al-Banna dalam perisi yang ke-12, dia ambil daripada apa yang telah dibahagikan oleh al-Imam Syatibi. Wujudnya perbezaan sebenarnya dari segi wajhatun nazar. Wajhatun nazar maknanya arah pandangan para ulama berbeza kerana ijtihad ni merujuk sama ada dari sudut pemahaman tu satu pemahaman satu, yang kedua dari sudut uruf yang berlaku di zaman mereka. Kemudian itu 3 hari lepas ada satu artikel ringkas ditulis oleh seorang penulis dalam Sinar Harian atas tajuk dia bukan nak setuh bab bid'ah pun, nak setuh sebenarnya kita perlu bertolak ansur dalam perkara yang ada perbezaan pendapat. Dia mari contoh semasa Nabi hantar sahabat pergi ke Khaybar, pergi ke penempatan Yahudi Bani Quraidah di Khaybar. Maka apabila Nabi SAW mengatakan la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah, janganlah seseorang kamu menunaikan salat asar kecuali di Bani Quraidah, maka ada sahabat yang faham dengan maksud perlu dipercepatkan perjalanan, kalau boleh sampai sana masih waktu asar lagi, walaupun perjalanan itu jauh, mungkin sampai 100 km. Ada fahaman yang kedua, dia faham secara literal, tak kira lah kalau sampai waktu maghrib pun semaya asar waktu maghrib. Tapi bila balik, kedua-dua pandangan para sahabat diakui oleh Nabi SAW. Dia kata hak pertama betul, tapi sebenarnya hak pertama hak betulnya, hak yang kedua pun diakui oleh Nabi pun betul juga. Itu khilaf yang muktabar. Adapun yang kita tidak boleh bertolak ansur apabila berlaku perbezaan pendapat, ada khilaf yang muktabar yang sah untuk diletakkan dalam kategori perkara yang khilaf, ada satu lagi khilaf yang tidak muktabar. Jadi apabila penulis hak mai contoh, dia kata kalau dalam bab pembahagian bid'ah
Ada tokoh ulama membahagikan bid'ah yang hasanah, ada yang begini, ada yang begini. Kenapa kita tak boleh bertolak ansur? Mungkin dia nak berpegang kepada pendapat yang lebih tegas. Mereka merujuk kepada pandangan Al-Imam Syatibi yang lebih terkemudian. Sebab dia kurung yang dia masuk kurung yang ke-6. Berbanding dengan Al-Imam Syafi'i kurung yang kedua, kurung yang ketiga. Tapi sebenarnya ijtihad itu berbeza sebab uruf ini suasana sekitar yang berlaku di zaman Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syatibi dilingkungi dengan banyak perkara-perkara bid'ah zaman dia lah. Maka dia membawa kepada suatu ijtihad, dia membahagikan pada banyak bahagian. Yang hakikiyah itu yang memang asal, memang tidak ada perkara itu dalam agama. Adapun idhafiyah, katanya suatu bid'ah yang laha sya'ibatani, mempunyai dua cabang. Melihat pada satu cabang ianya adalah sunnah, tetapi melihat pada cabang yang kedua ia adalah bid'ah. Baik, kita pergi kepada yang kedua sebelum kita lihat perinciannya. Apa dia bid'ah tarkiyah pula? Tarkiyah ialah maksudnya meninggalkan perkara yang sepatutnya dilakukan, sepatutnya dibuat. Hak sepatut kita buat, kita tak buat, itu juga dikira salah. Perkara yang perlu kita buat tapi kita tak buat, ataupun perkara yang ditinggalkan tiba-tiba kita buat. Meninggalkan perkara yang ditinggalkan adalah sesuatu yang perlu. Perkara yang ditinggalkan maknanya tidak ada. Tarkiyah ni sebenarnya dia anggap satu perbuatan. Bila kita tinggal satu perkara tak buat tu dia anggap satu perbuatan. Bukan buat saja, tak buat. Berdasarkan kepada ayat dalam surah Al-Ma'idah, apabila Allah Ta'ala menceritakan Bani Israel, orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu kerana mereka telah menderhakai dan adalah mereka itu melampaui. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Adalah mereka itu tidak saling tegah menegah ataupun melarang satu sama lain terhadap perkara mungkar yang mereka lakukan. Amatlah buruk apa yang mereka buat. Gapo dia mereka buat? Iaitu perbuatan berdiam diri, tidak tegur perbuatan mungkar orang lain. Maknanya duduk dia saya saja tu dia anggap perbuatan juga. Perbuatan macam mana? Perbuatan yang dalam bentuk yang negatif, yang positif, yang reaktif, yang buat. Kau tak buat. Jadi dalam perkara yang Nabi tinggalkan, kita kena tinggalkan. Dalam perkara yang dia buat, kalau diperintahkan, kita kena buat. Tapi dalam perkara yang dia tinggalkan, maka kita tinggalkan. Tapi kalau dia tak buat, kita buat juga, memang dia jatuh kepada bid'ah juga. Sama ada kita meninggalkan perkara yang dia buat, ataupun kita buat perkara yang dia tinggalkan. Terbalik. Perkara dia buat tapi kita tak buat. Perkara yang dia tak buat pula kita buat. Dalam konteks perkara agama yang melibatkan urusan agama. Kemudian iltizam dengan ibadah yang mutlakah, melazimkan diri dengan ibadah yang mutlak. Sesuatu ibadah yang mutlak yang secara umumnya dia mari secara umum. Apabila dilazimkan, ada ulama mengatakan ia jatuh kepada bid'ah, maka perlu dilakukan secara ahyanan sekala. Persoalan di sini adalah sebenarnya bukan kita nak hukum. Kadang-kadang setengah orang dia membahaskan dari sudut, dia kata tak okeylah buat benda ni masuk neraka. Bukan persoalan neraka atau syurga, itu hak Allah Ta'ala. Persoalannya kita diminta untuk kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Sekiranya kamu wahai manusia cintakan Allah, maka Nabi diperintahkan untuk beritahu fattabi'uni, ikutlah aku ikut. Jadi kalau yang kita buat tu tidak menepati perintah untuk ittiba'ur rasul, untuk ikut rasul, ini persoalannya. Adakah kita dapat meluruskan kehidupan
beragama. Walaupun kita tahu dalam satu konteks yang lain ada orang yang tidak cara langsung kepada agama, itu satu isu yang lain. Mungkin orang kata duduk sibuk sama ada ianya bid'ah atau sunnah. Ada orang yang langsung tidak sembahyang. Itu memang dah jatuh perkara yang maksiat. Itu satu kes yang lain. Kes sekarang ni orang yang memang sama-sama nak kepada agama, sama ada kelompok A atau B. Cuma yang satu tu lebih kepada nak kepada betul-betul menepati sunnah, yang satu tu tidak berapa kemah, sangat longgar. Asalkan benda molek buat. Molek berdasarkan kepada penilaian akal, tanpa dilihat adakah ianya dikira bagus dan molek pada penilaian hukum syarak di sisi kehendak Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Baik, di sini penulis menyebut hukum taklifi bagi bid'ah dari sudut akidah, ibadat dan adab. Telah kami nyatakan, utarakan sebelum ini, iaitu antara bid'ah yang wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Ini adalah lanjutan daripada pembahagian bid'ah oleh Al-Imam Izzuddin Abdul Salam yang dipetik oleh penulis ini. Maka di sini katanya ada sedikit penambahan. Dia buat penambahan. Sebenarnya penambahan ini tak perlu dah di bawah tajuk ni, sebab tajuk ni asalnya adalah bab bid'ah idhafiyah, tarkiyah dan al-itizam dengan ibadat yang mutlak. Maka dia buat penambahan, katanya pertama, bid'ah dalam perkara akidah ia adalah haram, sebagaimana telah dinyatakan tadi peringkat awal, haram, bahkan boleh sampai kepada tahap kufur. Bid'ah ini membawa kita kepada menyanggahi apa yang termaklum dalam agama secara daruri, yang sudah diketahui, seperti bid'ah yang dilakukan oleh ahli jahiliyah yang telah diceritakan dalam Quran, iaitu berhubung dengan ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibah wala wasilah wala ham. Boleh rujuk dalam surah Al-Maidah ayat 103. Allah Ta'ala sekali-kali tidak menjadikan, tidak mensyariatkan pada bahirah, sa'ibah dan juga wasilah. Apa dia benda ni? Binatang-binatang yang telah dijadikan kategori untuk mereka persembahkan kepada patung berhala di zaman jahiliah. Ada binatang yang sudah cukup umur 5 tahun, maka diberi tanda pada telinganya. Ada yang dipotong telinga. Ada binatang yang telah dijadikan kegunaan untuk tempat percucuk tanam, maka tidak lagi diberi tugas tu, sebaliknya dijadikan sembahan untuk patung berhala. Maka adalah nama-nama dia bahirah, sa'ibah. Boleh lihat dalam tafsiran mana-mana edisi terjemahan adalah dia punya penjelasan satu persatu istilah ni. Kesemua ni adalah nama-nama binatang yang telah dibuat kategori. Ada yang dikerak telinga, ada yang dengan sebab telah cukup umur 5 bulan, ada sebab binatang betina yang tidak boleh lagi, sudah sampai kepada tahap tak boleh lagi apa dia beranak kau. Adalah banyak-banyak kategori yang mereka buat. Semua ini adalah yang sengaja dia adakan di zaman jahiliah. Para ulama telah menentukan bid'ah yang kufur ini, dan mereka juga bersepakat bahawa ia adalah bid'ah yang kufur. Sebab melibatkan persoalan dalam bab akidah, kerana meletakkan dalam syariat perkara yang asalnya tidak ada dalam syariat itu sendiri. Sebenarnya contoh yang lebih tepat bid'ah dalam akidah adalah bid'ah golongan Mu'tazilah yang menganggap Al-Quran sebagai makhluk. Di sisi Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Quran adalah kalamullah. Cukup setakat tu. Tak perlu lagi perbahasan secara falsafah. Kalau dikatakan kalamullah, macam mana? Adakah yang bersuara, yang berhuruf? Itu tidak perlu kepada perbahasan. Di sisi Ahli Sunnah cukup dengan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi, al-mu'jiz yang mu'jizat, al-muta'abbid bitilawatih yang dikira beribadat dengan membacanya. Cukup. Tapi Mu'tazilah dia cuba bahas dari sudut falsafah sehingga membawa kepada banyak perkara bid'ah dari sudut itu. Yang kedua, bid'ah dalam perkara ibadat, ada kalanya haram, ada kalanya makruh, dia letak ada kalanya sunat. Dalam urusan ibadat, ada perkara yang haram kalau menyalahi kaedah ibadat
asal. Bila dikatakan haram, ini termasuk kategori pertama, ibadah hakikiyah, ibadah hak sebenar. Tiba-tiba seseorang solat, takbiratul ihram dia akak tangan macam ni, akak. Dia dua riwayat, sama ada macam ni atau macam ni. Sama ada dekat hazwi mankibaihi, dekat hampir mencecah bahu, ataupun ila uzunaihi, dekat dengan telinga. Tapi kalau dia buat macam ni, siapa begini? Apa tu? Ini takbiratul ihram. Ambil mana? Adakah terdapat nas dalil? Apa salahnya Nabi tak ajar macam tu, tapi Nabi tak larang. Nabi tak ajar pun tak apa, dia tak larang. Walaupun tidak dilarang, tetapi apabila tidak sabit, tidak warid, maka ianya ghair masyru', tidak disyariatkan. Maka sesiapa yang melakukannya jatuh kepada yang haram, sebab menyalahi sunnah dari segi cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Contohnya, contoh tak ada, dia tak bagi contoh. Terus kepada ada perincian contoh yang haram, tabattul. Tabattul beribadat secara berlebihan. Itu diambil daripada ayat wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan ingatlah kepada nama Tuhanmu, sebutlah nama Tuhanmu dan beribadatlah kepadanya dengan penuh tabattul, sungguh-sungguh. Ayat ini diturunkan peringkat awal dakwah Nabi SAW di Mekah. Maksud berlebihan di sini adalah contohnya berpuasa sambil berdiri di bawah terik matahari, ataupun seseorang yang memotong kemaluan untuk memenuhi syahwat, bersetubuh dengan isteri. Ini kita kata tak munasabah contoh ni. Mungkin contoh yang lebih tepat adalah kasih lah. Kasih, dia memotong saluran bahagian telur, bahagian buah zakar untuk atas tujuan untuk supaya tidak ada keinginan syahwat. Atau contoh yang pertama, berdiri di tengah matahari. Berlaku dalam satu riwayat, seorang lelaki bernama Abu Israel. Satu ketika Nabi melihat Abu Israel berdiri dalam masjid di tengah panas, tidak bercakap. Lalu ditanya kepadanya, kenapa kamu buat begitu? Katanya dia telah bernazar. Dia bernazar apabila satu hajatnya tercapai, dia mahu tunaikan nazarnya dengan cara berdiri. Pada hari itu dia tidak bercakap, dia tidak duduk, dan dia berpuasa. Maka dikatakan kepadanya, kamu hendaklah berteduh, tidak boleh seksa diri duduk tengah panah, kena berteduh. Yang kedua, kamu boleh duduk, dan kamu boleh murhu, suruh dia falyatakallam, berkata-kata. Adapun puasa itu boleh diteruskan. Adapun menunaikan nazar dengan cara tidak bercakap, berada dalam keadaan berdiri pula di tengah panah, yang itu tidak dibenarkan untuk dilakukan, sebab ia adalah bid'ah yang haram untuk dilakukan, sebab tidak disyariatkan. Jadi bernazar dalam perkara yang tidak disyariatkan, maka tidak perlu untuk dipenuhi nazar itu. Kalau perbuatan itu tidak membawa kepada taqarrub ila Allah. Sebab tujuan nazar ni adalah berjanji dengan Allah untuk buat satu amalan sunat yang membolehkan seseorang itu semakin dekat dengan Allah. Adapun contoh hadis yang telah disebut di sini telah kita baca minggu lepas. Bid'ah yang makruh, perhimpunan di padang Arafah untuk berdoa selain daripada mereka yang melakukan haji. Ataupun seseorang berhimpun di padang Arafah bukan pada yaum Arafah, bukan pada hari Arafah, atas tujuan untuk berdoa. Adapun berhimpun pada hari Arafah, pada 9 Zulhijjah, ia khusus pada hari itu sahaja. Khusus pada hari itu sahaja. Baik, yang berlaku setengah-setengah tepat negara umat Islam, mereka juga berhimpun pada hari wukuf 9 Zulhijjah. Bukan berhimpun daripada Arafah, itu orang buat haji. Berhimpun di masjid, boleh jadi berhimpun di padang. Pernah berlaku di zaman
tabi'in, tak zaman kurun sekitar kurun ke berapa ya? Kurun ketiga, keempat begitulah. Ada disebut oleh Al-Imam Abu Syamah dalam kitab Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis, yang disebut bid'ah at-ta'rif, bid'ah cuba mengarafahkan perkara hak sebenarnya bukan di padang Arafah. Dan untuk orang yang tidak menunaikan haji, orang yang pergi ke Mekah sedang wukuf di Arafah, dia tidak di Mekah, sibuk buat wukuf juga kampung dia. Wukuf juga, wukuf di kampung dia. Wukuf di mana? Pada hari 9 Zulhijjah, dah esok nak raya haji. Hari itu dia beri ramai-ramai, yang disebut oleh Imam Abu Syamah, mereka buat di masjid. Tapi ada sebahagian tokoh ulama tak bersetuju. Mereka tak keluar pun daripada rumah dan tidak memberi apa-apa komen. Dia kata amal itu bagus. Kita berhimpun, kita buat ibadat itu bagus. Tapi apabila disebutkan atas tujuan i'tikad kita nak ikut orang buat di Mekah, memang salah. Sebab itu hanya khusus untuk orang yang melakukan ibadat haji. Khusus untuk orang melakukan ibadat haji. Adapun orang yang tidak terlibat dengan ibadat haji, maka tidak perlu dia buat begitu. Itu melibatkan hari Arafah, tapi pada lokasi yang berlainan. Ada juga yang berhimpun di padang Arafah, tepat tu juga, tapi tarikh yang lain. Tarikh yang lain. Boleh faham tu? Tiba-tiba pergi berhimpun di padang Arafah, kita pergi satu rombongan, satu bah orang kampung kita, ataupun mungkin 10 orang berhimpun, kita nak tiru apa yang kita buat di padang Arafah atas tujuan untuk berdoa. Sedangkan tarikh itu adalah boleh jadi bulan Rabiul Awal, atau boleh jadi bulan Rejab, boleh jadi bulan lain, tidak 9 Zulhijjah. Kalau sekadar untuk pergi melawat, tak ada masalah. Sekarang ni berhimpun dengan maksud untuk berdoa sebagaimana doa pada padang Arafah, maka ia dianggap sesuatu yang makruh atas contoh yang diberikan. Ada bid'ah yang harus katanya sebenarnya ini hak diambil ini asalnya sebagai lanjutan daripada penjelasan yang dipetik daripada pandangan Izzuddin Abdus Salam, mana penulis ini lebih bersifat tasahul sebab melihat dari sudut sejauh mana perkara itu dilihat berat atau tidak dari segi bid'ahnya. Dia berikan contoh, dia kata seperti bersalaman sebaik selesai menunaikan sembahyang. Ia tidak menjadi kesalahan meskipun tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi dan para sahabat. Penulis ini melihat dari sudut kalau perkara itu tidak dianggap sebagai juz'un minal ibadah, sebahagian daripada ibadat. Tapi sepatutnya dijelaskan bahawa perkara ini bukannya ala sabilid dawam, tetapi ala sabilil ahyan. Bukannya sentiasa, bukannya setiap kali lepas solat, tetapi sekali-sekala apabila perlu. Sesetengah memberi alasan, dia kata bagus bersalaman, sebab bersalaman ini kalau kita berjumpa di tepi jalan, kita dianjurkan untuk jumpa dan musafahah, bersalam-salaman. Kemudian boleh menghilangkan sifat apa dia kata apa sifat mementingkan diri, sebaliknya membawa kepada sifat mahabbah, kasih sayang, dan ingin bertanya khabar lebih rapat. Ya, alasan itu boleh terima, betul. Betul, tetapi bukanlah semestinya setiap kali selesai solat. Tapi dia mengatakan ia bid'ah yang harus atas alasan dari sudut lughatan, dari sudut bahasa, bukan dari sudut syarak. Baik, adapun bid'ah dari sudut idhafiyah dan tarkiyah, yang menjadi tajuk ni sebenarnya penulis ni sebut sikit ya. Ni saya pun pelik juga. Tajuk sebenarnya nak membahaskan berhubung dengan persoalan bid'ah idhafiyah, tetapi dia tidak memberikan penjelasan lanjut. Adapun pembahagian kepada bid'ah idhafiyah, katanya ada penulis lain menyebut dipetik daripada tulisan Abdullah Qasim Al-Washli, ma syuri'at bi asliha duna wasfiha. Apa yang disyariatkan, sesuatu yang disyariatkan merujuk kepada asalnya tetapi tidak pada sifat dan gambarannya. Iaitu berkata Al-Imam Syatibi,
anna laha sya'ibataini, bid'ah idhafiyah mempunyai dua cabang. Salah satunya ada dalil yang berkaitan dengannya, maka ia tidak dikira bid'ah min tilkal jihah, fala takuna bid'atan min tilkal jihah, dari sudut ataupun daripada arah ini ia tidak dikira bid'ah. Tetapi dilihat dari sudut yang lain, ianya dikira bid'ah yang hakikiyah, yang sebenarnya. Baik, contohnya, diberikan contoh bid'ah idhafiyah seperti salatul raghaib. Salatul raghaib, ini contoh yang diberikan oleh penulis Abdullah Qasim Al-Washli. Jika dikira dari sudut waktu, sebab salat raghaib adalah solat sunat yang ditunaikan pada hari Jumaat minggu pertama bulan Rejab, bulan ni, hari ni. Kalau bukan dalam kitab-kitab yang dibahas oleh ulama Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith, dalam kitab Al-Azkar oleh Imam Nawawi disebut juga bid'ah salah ar-raghaib. Satu solat sunat yang kita pun tak tahu macam mana bentuk dia, mari mana, punca sebab dalilnya memang tidak ada. Dilakukan solat itu khusus pada minggu pertama, hari Jumaat minggu pertama bulan Rejab. Kalau tahun ni kan hari ni lah. Kita hari ni baru masuk dua Rejab, kemarin satu Rejab. Walaupun benda tu banyak disebut oleh setengah ulama, ada disebut seperti apa dia oleh Abu Talib Al-Makki dalam Qutul Qulub, dan ada dalam beberapa kitab yang lain. Maka kata Al-Imam Nawawi, janganlah kamu tertipu terpedaya dengan sebab ada dinyatakan oleh ulama lain, sebab ia adalah salah satu solat sunat yang tidak ada asal usulnya. Ianya merupakan salah satu solat sunat yang tidak ada asal usulnya. Nisbah kepada kaifiyahnya dan waktu yang dikhususnya. Begitu juga solat pada Lailatul Nisfi min Sya'ban, solat yang khusus pada malam nisfu Sya'ban. Kalau solat tu solat sunat biasa, tapi apabila solat tu dilakukan dengan i'tiqad bahawa ada gini-gini, maka dia menjadi suatu bid'ah. Jadi yang mana lebih baik? Yang lebih baik tidak melakukannya lebih baik daripada melakukannya. Macam kemarin ramai kebetulan puasa satu Rejab. Kalau kita puasa dengan puasa niat sunat hari Khamis, tak ada masalah, boleh. Ataupun ramai yang puasa kebetulan dia kata kemarin 1 Mei 1 Rejab, 1 Mei cuti hari buruh, puasa nak puasa kepala hari tak kerja, tak apa, tak ada masalah. Tetapi janganlah seseorang beriktikad bahawa dengan berpuasa pada 1 Rejab ada fadilat sekian, ada kelebihan sekian. Kalau itu iktikadnya, maka puasa yang begitu dia punya keyakinannya tak kena lah, tak betul, tidak menepati sunnah. Yang betul kalau dia puasa untuk puasa sunat biasa, tak ada masalah, boleh. Kalau seseorang itu kata apa salahnya? Puasa tu tidak salah, tetapi i'tiqad kita, keyakinan kita bahawa kita puasa dengan sebab ni, itu yang salah. Sebab kita kena faham urusan ibadat ni yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Rasulnya, melalui apa yang diajar oleh Rasulnya. Sebab tidak ada nas, tak ada dalil. Ada setengah kata digalakkan kita puasa pada 1 Rejab. Mana dalil? Hak adanya adalah puasa sunat pada hari Arafah bagi orang yang tidak menunaikan haji. Puasa sunat pada hari Ashura 10 Muharram, itu ada nas, ada dalil. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal, dia sebut puasa 6, itu ada dalil. Tapi puasa yang khusus pada 1 Rejab tak ada. Tapi kalau kita nak puasa atas nama puasa sunat biasa, boleh tanpa beriktikad sempurna satu Rejab. Atau hatu yang kena betul sikit. Nak modify betul sikit ya. Bukan tak boleh. Sehingga takkan tak boleh puasa, bukan tak boleh. Contoh yang mudah, yang banyak berlaku tempat kita bid'ah idhafiyah, sembahyang sunat hajat. Sembahyang sunat hajat sebenarnya tidak sabit dan ada dalil yang sahih, ada dalam Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, tapi kebanyakan dalilnya tidak kuat. Dalil sendiri pun tidak kuat dari segi pensyariatan. Sebab yang lebih tepat solat sunat hajat ni adalah solat sunat mutlak, di mana seseorang ada hajat
Lepas buat sembahyang sunat mutlak, dia pun berdoa apa hajat dia. Cukup. Tu je. Tapi kalau dia masuk ke masjid, kebetulan belum masuk waktu solat lagi, maka dia menunaikan solat tahiyatul masjid. Lepas tu dia berdoa. Cukup dah. Cukup dah. Tu ya sembahyang sunat hajat. Tapi bila kita buat dalam bentuk yang lebih khusus, lebih spesifik, dengan meyakini ada bacaan-bacaan tertentu. Memang bacaan itu pun tak ada. Memang tidak ada nas yang sahih mengatakan ada bacaan yang khusus dalam solat sunat hajat, tak ada. Ada setengah ustaz tu, dia pergi ke sekolah-sekolah, dia kata kita nak seragam, nak serupa. Siapa ajar suruh seragam? Kita persoal siapa suruh? Tak penting soal seragam dalam bacaan. Yang pentingnya doa yang kita nak minta dalam hajat kita tu. Maka dia kata mestilah rakaat pertama kena baca ayat kursi dan kuliah. Nak baca boleh, tak saya baca pun tak apa, tapi bukan kemestian. Lepas tu dia kata mesti yang rakaat kedua kena baca amanar rasul sapalah fansurna 'alal qaumil kafirin, dan bacalah qul huwallah. Nak baca pun boleh, tak saya baca pun tak apa, tetapi memilih secara khusus tidak ada nas yang sahih. Boleh baca mana-mana ayat. Lepas tu dia pilih pula kena baca 3 kali. Nak baca 3 kali pun boleh, nak baca sekali pun boleh. Tidak boleh kita mentakhsiskan suatu kaifiah amalan tanpa ada dalil. Tapi hal lebih power lagi, kita merasakan beranggapan tidak sempurna solat hajat kalau tak buat berjemaah. Nak buat berjemaah juga. Hak tu jadi bid'ah idhafiyah. Padahal benda tu sangat mudah. Tapi setengah orang sebab dia biasa dah buat tak secara, dia kata benda ni tak okey lah buat sembahyang hajat, saya akan beruyuk pergi apa masuk neraka ni sebab kami buat sembahyang hajat madah. Itu kita tak perlu fikir soal tu. Kadang-kadang setengah ustaz tu dia terlalu teruja nak buat contoh, dia kata tak okey lah. Buat contohnya dia buat itu puasa bulan Rejab atau buat sembahyang hajat gini-gini, maka masuklah mereka ke neraka. Munasabah ke tak? Kita tak perlu fikir dari segi munasabah, bukan itu, bukan tugas kita. Yang kita fikir sekarang ni, apa yang kita buat adalah adakah muwafaqatus sunnah ataupun mukhalafatus sunnah. Itu sahaja tu. Supaya biar betul dakwaan bahawa kita ni ahli sunnah. Ahli sunnah, orang yang sepatutnya dia merasa malu bila dia mengaku ahli sunnah tetapi dia masih buat perkara yang tidak ada dalam sunnah ataupun terlibat dengan perkara bid'ah. Lalu dia cuba menjustifikasikan bahawa yang dia buat ni bid'ah yang hasanah. Sebutlah 100 kali hasanah pun hasanah tidak akan tukar hak bid'ah hak depan jadi sunnah. Bid'ah hasanah 10 kali. Adakah dengan hasanah tu maka dia dapat meneutralkan bid'ah tu jadi sunnah hasanah? Tak. Ini bukan sebuah ilmu sains kita belajar alkali dengan asid. Tak. Kalau kita makan sesuatu makanan, lebihan makanan pada gigi kita tu adalah bahan berasid yang kalau tidak dineutralkan dengan bahan alkali seperti obat gigi, maka rosak gigi kita. Tapi adakah perkataan hasanah yang disebut sampai 10 kali 100 kali boleh meneutralkan perkataan bid'ah hingga menjadi sunnah? Tak. Kalau sebut 100 kali pun dia tetap dikira bid'ah juga. Tapi sebenarnya ia adalah bid'ah dari sudut bahasa. Sudut bahasa maknanya perkara yang bukan bid'ah dalam urusan agama tetapi merujuk kepada uruf dan adat. Ini yang kekeliruan ini berlaku ni sebab kita tidak mahu mengkaji secara adil dan mendalam. Kita orang Kelantan kata nak buat kerah king juga. Kerah king cara kita juga. Apa payah? Belah mana kerah king ni? Orang luar tak faham lah. Orang Kelantan buat kerah king juga. Benda tu mudah ya. Perkara cukup mudah untuk difahami. Sebab kebanyakan perkara bid'ah sebenarnya berlaku dalam perkara sunat. Kebanyakannya. Berlaku juga dalam amalan yang wajib, tapi kebanyakan berlaku dalam amalan yang sunat. Sebab itu takrif yang paling tepat yang telah disebut minggu lepas yang diberikan oleh Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam iaitu satu tariqatun mukhtara'atun fid din yang tudahi asy-syariah yaqsudu bis-suluki alaih, iaitu at-ta'abbud ila Allah, al-mubalaghah fi at-ta'abbud ila Allah. Bid'ah tu katanya suatu
jalan, suatu cara yang direka cipta, yang bertujuan untuk meniru syariat, hukum syariat, seseorang itu bermaksud buat begitu kerana mahu mubalaghah, berlebih-lebihan dalam beribadat. Bukan untuk buat perkara maksiat, untuk buat ibadat, untuk berlebih-lebihan, maka mereka cipta menambah-nambah perkara yang asalnya tidak disyariatkan dan tiru hukum syariat, akhirnya terjatuh dalam bid'ah. Persoalan sekarang, adakah perkara itu ditolak atau diterima berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, sesiapa yang melakukan sesuatu yang amalan, sesuatu yang laisa alaihi amruna, bukanlah daripada urusan kita, urusan agama ini, maka fahuwa raddun, maka ia adalah sesuatu yang tertolak, ditolak. Bid'ah idhafiyah, berselawat dengan suara yang kuat selepas azan. Ada disebut dalam hadis sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As berhubung dengan apabila kamu mendengar azan, faqulu mislama yaqulul muazzin, kamu sebutlah apa yang disebut oleh muazzin. Bila selesai azan, maka Nabi kata sallu alayya, berselawatlah ke atasku, selain daripada baca doa lepas azan, berselawat, kerana fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra, sesiapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah Ta'ala berselawat ke atasnya 10 kali. Ini merujuk kepada selawat lepas azan. Tapi adakah perlu selawat itu dengan biraf'i saut, dengan mengangkat suara? Tak perlu. Mungkin tempat kita tak berlaku, tapi bid'ah ni berlaku di sesengah tempat di negara Arab. Sudah bayar tu, dia pun dengan kuat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi, ya jamaah, sallu ala Nabi, berselawatlah. Adakah perlu untuk maka tak perlu. Perintah tu dia mari secara umum. Memang disuruh berselawat, tetapi bukan cara begitu. Rafu'us sad bizikir wal Quran amamal janazah. Contoh lain seperti mengangkat suara dengan membaca zikir dan membaca Quran di hadapan jenazah. Di hadapan jenazah, maknanya menunggu masa untuk dikebumikan, sementara tunggu tu dibaca zikir nak kuat. Biasa kalau tempat kita kan tahlil, tahlil tu la ilaha illallah. Kita pun tak tahu kenapa dipilih tahlil, sedangkan subhanallah pun zikir juga, alhamdulillah pun zikir juga. Bahkan zikir-zikir tu dibaca kalau dalam wirid lepas solat, kita memulakan dengan lepas istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir tahlil yang lengkap lepas solat. Kemudian adanya zikir tasbih 33, zikir tahmid 33, dan zikir dalam bentuk takbir 33. Walaupun riwayat tu ada 3. Nak baca 10 pun boleh. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali. Nak baca 25 pun boleh, tapi yang banyak diamalkan adalah riwayat yang menyebut 33, 33, 33. Adapun zikir tahlil pas salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tak sampai 33. Tak sampai 33. Yang lengkapnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, ataupun yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi biasa yang apabila berlaku majlis kematian, majlis tahlil itu dibuat la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa ada wahdahu la syarikalah. Zikir itu diperintahkan, tetapi apabila dibuat dengan kosak tujuan begitu, maka asalnya la yusyra', tidak disyariatkan. Itu di segi kaedah usulnya begitu. Lepas tu setengah orang kata, patut orang alim dia buat juga. Kita kata, biasalah kau fahami orang ni, tak serupa cara memahami. Lepas tu bila dia mati hujah, dia kata, tak boleh ni fahaman, gini. Sebutlah fahaman apa dia. Fahaman mari daripada golongan yang ikut apa dia, tak tahulah, wasabi kau apa kau, tak tahu kan.
Kalau wasabi tu gotu dia sejenis makanan di Jepun tu. Sayur ke? Cuba buka dalam internet. Wasabi tu maknanya satu makanan di Jepun. Ada jual hot tisu tangan tu kata ada juga wasabi. Rupanya bukan wahabi, wasabi. Tak ada kena mengena tu. Apa dah kita buat ni apabila ada pihak menganggap itu salah, itu dari segi kaedah usulnya begitu. Pertama dah sebut banyak kali dah. Kalau kita rasa kita nak hadiahkan pahala zikir, baca Quran, doa kepada si mati, kita boleh buat secara individu tanpa ada kaifiat panggil orang, tanpa buat makan, tanpa terikat dengan skrip. Skrip kita biasanya ila hadratin nabi al-fatihah, ada skrip dia. Ada skrip dia. Siap dengan innallaha wa malaikatahu yusallu. Lepas tu dia punya selawat pun lain dah. Allahumma salli ala Muhammadin syamsid duha badrid duja. Apa pun garuk kepala, mari mana kita? Mungkin orang lain tak terfikir, dia tak garuk kepala. Kita pun garuk kepala, mari mana benda ni? Selawat yang syamsid duha, yang badrid duja, bentuk selawat ni. Dan kenapa pula ayat ni yang dipilih? Mana nas yang begitu? Yang apabila kita nak buat suatu majlis, nak hadiahkan pahala zikir, maka begini kaifiatnya. Persoalan sekarang ni, amal itu betul baik, dia sebab ibadat, tapi kaifiatnya sebegini. Jadi kalau kita nak buat, kita boleh buat sendiri. Reti tak kita. Yang pentingnya adalah doa. Yang penting adalah doa. Sebab doa ni apabila tidak ada disertakan dengan bacaan, mungkin dianggap kosong. Seperti apa dia? Tidak ada pelengkap. Maka lepas tu ya ada tokok tambah tu ni. Baik. Lepas tu orang kata, lepas tu ramai-ramai orang nak buat tu, ramai-ramai tu tak ada hujah dari segi kaedah usul. Bahkan amalan sahabat di Madinah sendiri pun ada ulama menjadikan sebagai hujah dari segi hukum syarak. Seperti pandangan Imam Malik tentang amal Ahlul Madinah, ada setengah kalangan ulama tidak menjadikan kebiasaan penduduk Madinah sebagai hukum syarak. Bid'ah tarkiyah contoh diberikan ialah meninggalkan perbuatan yang halal di sisi syarak. Bid'ah tarkiyah yang dimaksudkan di sini, yang dikehendaki ialah bid'ah kerana meninggalkan sesuatu yang asalnya harus di sisi syarak. Seperti contoh yang dilakukan tarku kathir minal ubad wal mutasawwifah tanawul at-tayyibat tanassukan wa ta'abbudan lillah li ta'dzibin nafsi wa hurmaniha tashabbuhan bi ubadil yahud wan nasara, iaitu meninggalkan kebanyakan dari kalangan ahli ibadat dan ahli-ahli sufi yang meninggalkan daripada mengambil makanan-makanan yang baik sebagai satu cara untuk beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah, bagi ta'zib an-nafsi, mengazab, menyeksa diri. 3-4 hari tak makan nasi, makan juga. Makan apa? Makan roti je. Kenapa tak makan nasi? Tak boleh. Kalau makan nasi ni kenyang sangat, jauh dengan Allah. Niat dia tu bagus, niat dia nak untuk dekatkan diri kepada Allah, maka untuk 3-4 hari dia mengharamkan dirinya daripada menyentuh nasi. Ataupun minggu depan dia kata dia tak akan makan daging, tak makan ayam, makan ikan sahaja. Niat dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia mengharamkan beberapa at-tayyibat, makanan-makanan yang asalnya halal, harus. Kerana perbuatan itu tasyabbuhan, menyerupai akan ahli ibadat yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Meninggalkan perkara yang asalnya harus. Dalil bagi bid'ah tarkiyah juga diambil daripada kisah 3 orang lelaki yang datang ke rumah Nabi dan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadat Nabi. Lalu salah seorang berkata, saya akan solat malam dan tidak tidur. Yang kedua berkatakan, saya akan berpuasa dan tidak berbuka. Seorang lagi, saya akan hidup membujang, tidak akan berkahwin dengan sesiapa. Fa idza kana min man'in nafsihi min tanawul
ma ahallallahu min ghairi uzrin syar'i fahuwa kharijun an sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal 'amil bi ghairi sunnah tadayyunan huwa al-mubtadi' bi 'ainihi. Apabila seseorang itu menghalang dirinya daripada mengambil perkara yang dihalalkan oleh Allah, dia sekat diri dia daripada ambil perkara yang sebenarnya dia boleh ambil. Kalau dengan tujuan untuk mengelak daripada membazir, itu lain. Tapi dia sengaja mengharamkan perkara yang halal tanpa ada keuzuran syar'i. Keuzuran syar'i mana tidak ada kesakitan yang menyebabkan dia tidak boleh ambil benda tu. Tapi dia tidak mengambilnya dengan tujuan untuk tadayyunan sebagai satu cara beragama, maka dia terkeluar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang beramal dengan apa yang bighairi sunnah, tanpa sunnah dalam konteks tadayyunan beragama, maka dia dikira mubtadi', orang yang terlibat dengan perkara bid'ah dan buat perkara bid'ah. Walaupun niat dia baik, caranya tetap salah. Dan akhir sekali, yang ketiga disebut di sini adalah bid'ah beriltizam dengan ibadat yang mutlak, iaitu tahdid ma atlaqahu syari', menghadkan, membataskan apa yang telah dimutlakkan oleh hukum syarak. Hukum syarak sebut secara umum, lalu dia tahdid, dia bataskan ataupun dia hadkan, sama ada melibatkan perkataan, perbuatan dengan masa tempat yang tertentu ataupun dengan bilangan. Lam yakuni syari' haddadahu bidzalik, yang mana tidaklah hukum syarak, pihak yang menurunkan syariat itu menghadkan ia dengan, contohnya ialah seperti az-zikru, zikir, istighfar, salat ke atas Nabi, yang dilakukan, yang perbuatan itu digalakkan raghaba, digalakkan oleh pihak hukum syarak, oleh agama, untuk al-ikthar minha, membanyakkannya secara mutlaqan, secara mutlak, min ghairi tahdid, tanpa dihadkan, dengan bilangan tertentu, kecuali yang sudah ada bilangannya. Contohnya kalau zikir lepas solat, tasbih, tahmid, takbir dah ditetapkan 33. Kemudian kita ubah, katakanlah orang tu ubah, dia kata kita ni dah lama setiap kali lepas solat kita 33. Dia kata kita ubahlah, minggu ni kita buat lah, kali lepas solat kita buat tasbih 50 kali contohnya. Ubah, kita nak ubah 50 kali, tahmid 50 kali. Dia kata banyak sikit. Banyak sikit ya, sebab tu 33 tambah 17 lagi cukup 50. Biasa 33, 33, 33. Kita nak tambah, kita buat 50, 50, 50. Banyak lagi. 150. 150 banyak lagi power ni. Sinilah start berlaku bid'ah. Tak boleh. Hak tu yang telah Nabi tahdidkan, tetaplah. Bila tetap tak boleh ubah. Kita nak kurangkan sesuka hati kita pun tak boleh, kita nak tambah tak boleh. Hak ni jadi masalah, sebab kalau kita tengok sesetengah amalan yang dilakukan oleh orang yang terlibat dengan amalan-amalan tarikat tertentu, dia sebut dalam bab zikir. Dia kata kamu zikir sikit, aku banyak. Aku hari ni saja tahlil aku dah sampai 10,000. Kita pun tanya 10,000 tu mari mana? Ada dalam hadis. Tak penting hadis, yang pentingnya tok syekh aku beritahu, guru aku beritahu mesti buat 1000 kali. 1000 kali tu sikit. Ada yang sampai 10,000. Mesti cukup. Kita kata menghadkan dengan bilangan ini, itu tidak. Memang kita disuruh berzikir dengan banyak, betul. Sebab nas tu mari secara umum, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu uzkurullah, ingat kepada Allah, berzikir mengingati Allah dengan zikir yang banyak. Dalam bahasa Arab ni lebih pada 3 tu kira banyak. Cuma seseorang kata nak banyak mana, bergantung kepadanya. Sebab tu zikir yang sahih, zikir yang sahih paling banyak pun kata Dr. Yusuf Qardawi sekat 200 je. Soal kita nak lebih 200, 300 boleh, tak ada masalah, tanpa kita tahdid hadkan. Kalau seseorang kata buat, dia kata hari ni dia mesti cukup 1000 kali. Kita kata kenapa? Tak boleh nak cukup juga 1000 kali. Tak perlu. Kita perlu buat mengikut kemampuan kita.
Kalau kita rasa kita boleh habiskan zikir tu, nak baca 100 kali, 100 lah. Kalau nak baca 10, 10 lah. Kalau nak 50, 50. Berkata kepada keadaan. Tanpa kita hadkan. Hal tu jadi masalah tempat kita kalau buat apa dia, lepas berlaku kematian, buat apa kita buat ngaji 40. Buat apa 40? Kita menghadkan 40 tu. Soal sahabat ada pahala siapa atau siapa itu perkara lain. Yang kita menghadkan kepada 40, 50. Tak ada pula, marilah kita ngaji-ngaji ke apa. Ngaji 60. Gapun 60. Sebab dia meninggal 60. Tak ada orang buat pun 60. Sebab adat kita biasa sebut 40. Makan 40. Angka 40 tu mari mana? Datang daripada mana? Orang Kelantan ni ada sabdu, mari mana? Tanya, mari daripada mana? Ya. Zikir tadi. Tak apa, tak ada masalah. Boleh. Kita buat setakat yang kita mampu. Sekarang kita cakap ada. Tak ada masalah, boleh. Sebab dia termasuk dalam nas yang umum. Uzkurullah zikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Ada pula yang berhujah, dia kata kita kena membanyakkan zikir sebab ada satu hadis sebut, hendaklah kamu berzikir kepada Allah sehingga orang menganggap kamu ni gila. Oh, tak ada tu hadis tu, tidak benar, tak sahih tu. Riwayat tu peranggap. Tak ada, tu disebut oleh Al-Imam Syaukani dalam Tuhfatul Zakiri. Riwayat tu tidak boleh dijadikan hujah, ya, dari segi kekuatan dalilnya. Tapi maksudnya kalau kita nak lihat dari sudut yang benar, yang maknanya apabila kita berzikir seakan-akan cara apa dia zikir kita ni, orang lain mungkin jarang buat, tak buat, kita orang kata nampak kita yang berzikir. Bila kita dilihat lain daripada yang lain, maka orang akan tuduh macam-macam lah, tuduh gila dan sebagainya, untuk menyatakan orang lain sangat kurang berzikir, tetapi kita lebih sedikit berzikir. Sebab zikir ni dia boleh mari dalam banyak bentuk. Tidak semestinya tasbih, tahmid, takbir semua berada dalam majlis ilmu pun zikir. Baca Quran pun zikir juga. Iltizam dengan ibadat yang mutlak. Baik. Mungkin sesuatu ibadat tidak ada nas yang khusus. Ada orang berhujah, dia kata zaman Nabi pun ada sahabat buat bid'ah, tapi Nabi tak membantah. Contohnya dia kata ada seorang sahabat yang disebut dia suka baca surah Qul Huwallah, surah Al-Ikhlas. Ada pihak yang cuba membenarkan pendapat mereka bahawa walaupun perkara tu Nabi tak buat, Nabi tak suruh, tetapi sahabat ada buat perkara bid'ah. Maka kita mengatakan apa yang sahabat buat dan Nabi tahu dia tidak membantah, itu juga sunnah takririyah, bukan sunnah fi'liyah. Dari sudut perbuatan Nabi, bukan sunnah qauliyah, bukan yang dia kata, tapi dari sudut perbuatan yang sahabat buat, tetapi Nabi tidak membantah sebab dia masih ada dan perkara itu betul dan Nabi mempersetujuinya, maka disebut juga sunnah, tapi sunnah yang takririyah. Ada seorang sahabat menyatakan dia suka mengulang-ulang membaca surah Qul Huwallah. Lalu dikatakan kepadanya, Allah Ta'ala kasih kepada kamu sebagaimana kamu mengasihi surah Qul Huwallahu Ahad ataupun surah Al-Ikhlas. Walaupun melazimkan diri dengan sentiasa membaca surah Qul Huwallah, tiada riwayat yang menyebut Nabi sentiasa mengamalkannya, tetapi ia ada amalan dilakukan oleh sahabat, tetapi termasuk sunnah yang diakui oleh Nabi. Sunnah takririyah hanya setakat ketika Nabi SAW masih hidup. Adapun kita yang selepas Nabi sudah wafat, Nabi sudah tiada, maka kita tidak boleh berhujah dengan apa yang sahabat buat, lalu kita sahabat buat, Nabi tak larang, tak akanlah kita buat Nabi larang. Adapun kita tak boleh dah lah. Sebab al-yauma akmaltu lakum dinakum, setelah wafatnya Nabi telah turunnya ayat, hari ini telah aku sempurnakan untukmu agama kamu. Mungkin ada seseorang nak pilih amalan-amalan tertentu. Dia suka untuk baca setiap pagi, mungkin dia suka baca kalau wirid maksurat tu betul lah, wirid tu betul, itu memang Nabi amalkan, pilihan-pilihan ayat tu. Tapi susunan tu ya, susunan ayat, contohnya kemudian Fatihah, itu susunan yang betul dah, Fatihah, kemudian beberapa ayat di awal surah Baqarah ikut turutan tertib surah, kemudian ayat kursi, Amanar Rasul. Susunan itu dibuat oleh Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna dalam Ma'thurat, sebab mengambil kira susunan ayat tu dalam surah.
Quran tu sendiri. Kemudian susunan doanya Allahumma bika asbahna wa asbahal mulku lillah, asbahna ala fitratil Islam. Kemudian Allahumma ma asbah bi min nikmatin. Kemudian Allahumma inni asbahtu minka fi nikmatin wa afiyatin wa sitrin. Kemudian apa dia lagi? Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultani. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi. Ini tertib dibuat oleh Imam Hasan Al-Banna. Kata Dr. Yusuf Qardawi, supaya kita tidak terjatuh dalam bid'ah al-iltizam bil ibadah mutlaqah. Dia kata kalau bimbang berlaku tu, maka sekali-sekali kita ubah sesunnah itu, tak ada masalah. Kita ubah sesunnah hak dalam maksurah tu. Hak mana dahulu mana kemudian. Sebab yang ditulis itu hanyalah sebagai contoh. Sebagai contoh, kena faham. Contoh. Dan contoh ini jugalah dalam bab kunut semai subuh. Al-Imam Syafi'i tak kata bila disebut disunatkan dalam mazhabku baca kunut, bukan bermakna kunut ni sahaja, bukan bermakna Allahumma ni. Ini contoh. Kena faham. Yang Nabi baca Allahumma hadini fiman hadir wa afi itu dalam sunat witir yang dia ajar. Itu pun dalam kunut witir sebenarnya bukan Nabi baca setiap malam. Kunut witir kita disunatkan baca kunut, tetapi bukan setiap, berdasarkan perbuatan Nabi. Tapi kalau nak baca tak ada masalah, boleh. Tapi dalam sembahyang subuh itu adalah contoh. Kalau seorang tu nak tukar bacaan yang lain, itu pun kunut juga. Kalau seseorang tu iktidar dengan lama, baca doa panjang tanpa mengangkat tangan, kunut juga. Atau kita kena faham tu kunut juga. Atau kadang-kadang budak sekolah dia tak faham. Bila ustaz dia soal terah baca kunut, cuba baca kunut, dia tak ngaji. Pasal sekolah dia tak ngapa, dia kata ustaz nak kunut panjang ke kunut pendek? Tanya pula. Terah baca hak pendek. Hak pendek ke kunut pendek ada. Kunut panjang kunut tu panjang. Tak ngaji lah. Sebenarnya dia tak reti. Maka dia buat cara dia. Tapi sebenarnya apa sahaja doa yang dibaca, maka ia termasuk kunut. Jadi persoalan sekarang yang timbul dalam bab kunut, adakah dia jatuh kepada bid'ah idhafiyah, bid'ah al-iltizam bil ibadah mutlaqah, bil ibadat al-mutlaqah, bergantung kepada adakah dilakukan setiap hari, adakah dengan bacaan yang sama. Sebab ia mari dalam bentuk ala sabilil mithal, hanya sebagai contoh. Contoh bahawa ia di antara yang terbaik dipilih dalam mazhab Syafi'i untuk dibaca sembahyang subuh. Tapi kalau kita nak tukar yang lain, tak ada masalah, boleh. Tapi tepat kita tak faham gitu. Kita faham kalau tak baca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, tiba-tiba baca doa lain, ni kunut belah mana pula? Nah, cuba baca doa kunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar, disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Rawdatut Talibin dalam bab kunut. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nusni 'alal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk nakhla'u wa natruku ma yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfiz narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Cuba cari dalam Kota Baru ni masjid mana waktu imam baca doa ni, kunut ni. Tak jumpa rasanya, tak ada. Kebanyakannya baca juga baca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Itu pun kunut juga. Kalau baca dengan Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdi, itu pun doa kunut juga. Tetapi masalahnya apabila kita melazim dengan satu bacaan sahaja, sedangkan dia mari bukannya mestinya begitu, tak, dia mari itu ala sabilil misal. Sebab tu kita kalau belajar, kita kena upgrade, kena tingkatkan pengetahuan kita. Baik, kita biasa kita rokok, kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbi, itu salah satunya. Kalau kita ada kesempatan, kita semai sunat, kita nak tukar kepada bacaan dalam rokok, Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa mastaqalla bihi qadami, boleh juga. Itu salah satu doa yang Nabi baca ketika rokok. Ataupun kita nak baca subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikatu warruh, pun sabit juga ada dalam hadis dibaca ketika rokok dan sujud doa tu. Mungkin setengah tu kata hamba tak tahu sebab kita tak belajar. Betul lah, tak tahulah kalau tak belajar. Tapi kalau kita belajar, boleh kita baca.
Sebab dia termasuk zikir yang diamalkan oleh Nabi ketika rokok dan sujud. Cuma yang kita baca tu adalah salah satu daripadanya. Cuma tak semestinya kita kena baca semua sekali pada satu masa. Tak semestinya. Tapi kalau kita nak baca semua sekali, boleh juga. Boleh juga. Sebab kadang-kadang Nabi ni kalau dia solat malam, dia punya sujudnya cukup lama, panjang. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha menyangka kadang-kadang Nabi sujud seperti dia baca 50 ayat. Kadar masa sujud yang lama kalau dibandingkan dengan bacaan Quran seperti baca 50 ayat lama. Dan kami menyangka seperti dia dah mati dah sebab lama sangat sujud. Kita kata Nabi buat apa lama-lama sujud? Sujud untuk berdoa. Sebab sujud bukan boleh baca Quran. Sebab maror rukuk dan sujud dilarang baca Quran. Tapi kenapa sujud lama? Itu doa. Doa tu sama ada doa dalam bentuk talak, minta hajat, ataupun doa dalam bentuk as-sana, puji. Jadi semua tadi subuhun kudusun Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, itu adalah doa dalam bentuk as-sana, puji. Memanjangkan pujian ketika sujud. Ada setengah kita mungkin apa dia lagi dalam iltizam dengan ibadat mutlakah, suka memilih bacaan-bacaan ayat-ayat tertentu yang diamalkan. Kita boleh pilih, tak ada masalah, kita boleh pilih. Tapi adakah perlu diiltizamkan? Iltizamkan. Contohnya kita masyhur tempat kita kalau baca surah Waqiah sebelah malam atau sebelah pagi, katanya amalan ni murah rezeki. Orang kita ni kalau punya amalan murah rezeki, ya, cepat benar dah. Cepat benar. Tak ada masalah, boleh, sebab rezeki itu daripada Allah, tak salah. Tapi kalau disebut amalan apa untuk murah rezeki, memang begitu cepat. Salah satu yang disebut ialah membaca suratul Waqiah. Tapi niat kita kena betul. Maksud dengan betul, jangan meletakkan kuasa untuk rezeki semata-mata. Kita baca Quran adalah untuk at-ta'abbud ila Allah, beribadat kepada Allah. Itu jadi masalah bila orang kita nak murah rezeki, dia amalkan ayat 1000 dinar, ayat apa? Ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu dijadikan ayat 1000 dinar sebagai wiridnya, zikirnya, dibacalah setiap hari, dijadikan suatu iltizam. Iltizam maknanya apa dia? Kelaziman, kebiasaan. Kelantan kata sok-sok mau baca ayat 1000 dinar, tapi